ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 9 pada bait yang ke-24. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Arba'atu min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zabur Dawud wal Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma ata bihi rusulu fa haqquhu taslimu wal qabulu imanuna biyaumin akhirin wajib wa kulli ma kana bihi minal ajab. Kita sambung pula berkenaan dengan suhuf wal kutub al munazzalah. Suhuf yakni layar risalah dan kitab-kitab yang diturunkan. Arba'atu min kutubin tafsiluha, 4 dari kitab secara tafsil. Tauratu Musa bil huda tanziluha, Taurat bagi Nabi Musa dengan petunjuk yang diturunnya. Jadi masuk pada bahasa kitab. Kitab pun benda-benda orang panggil yang wajib kita imani. Pada kata arba'atu min kutubi tafsiluha, seperti mana hak sebelum pada ni lah, yakni wajib atas kita mukallaf beriktikad 4 jenis kitab yang diturunkan daripada langit, orang panggil kitab samawi secara tafsil. Yakni secara tafsil wajib kita kena ketahui 4 buah kitab. Tidak, arba'atu min kutubi tafsiluha, yakni secara tafsil wajib kita kena tahu 4 jenis kitab ni. Lepas tu tanda sikit qala Suhaimi, kata Syekh Suhaimi, pendapat yang asah tidak menghasarkan berapa bilangnya kitab yang diturunkan. Ia tak hasar. Hak tu pendapat lebih asah. Seperti masalah bilangnya Nabi, bilangnya Rasulullah, ada ulama yang mengkira berapa bilangnya, tetapi hak lebih seeloknya kita tak menentukan berapa bilangnya. Ada pun atas pendapat ulama yang membilangkan berapa butir kitab hak diturun. Ada pendapat kata 104 buah, ada pendapat kata 114. 104 buah tu iaitu 104 buah ke 114 ke, maksudnya sekali dengan suhuf dah lah. Ada hak 4 buah tu kitab hak wajib kita kena tahu secara tafsil. Lepas tu hak 100 ataupun 110 lagi tu, hak tu orang panggil suhuf. Seperti Allah Ta'ala berikan suhuf kepada Nabi Musa AS sebelum Allah Ta'ala berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa AS. Arba'atu min kutubin tafsiluha, 4 jenis kitab secara tafsilnya, yakni yang wajib kita tahu secara tafsil. Mana? Tauratu Musa, Taurat bagi Nabi Musa alaihi salam. Taurat bagi Nabi Musa ni berbentuk hukum lah. Sebab syariat Nabi Musa tu yang menghapuskan syariat sebelum tu. Dia ada syariat tersendiri. Supaya mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menghapuskan syariat yang sebelumnya, dia ada syariat dia sendiri. Dia bukan ikut hak syariat terdahulu dah. Taurat Musa, yakni Taurat li Musa bagi Nabi Musa bil huda tanziluha. Huda ni petunjuk, tanziluha yang diturunnya. Ni Taurat tadi, yakni daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Zabur Dawud wal Injilun ala, dan kitab Zabur bagi Nabi Daud. Wal Injilun ala Isa, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa Furqanun ala khairil mala, dan Furqan yakni Al-Quran diutuskan kepada sebaik-baik manusia. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tu kitab Zabur bagi Nabi Daud hak kita dengar ke ulama sebut bila dibaca ke suaranya merdu Nabi Daud lah yang membaca ke kitab Zabur. Dia banyak jenis-jenis nasihat dia begitulah. Dan Injil diturunkan kepada Nabi Musa dan Furqan. Furqan ni maksudnya pemisah antara hak dan batil lah. Nak berbeza tengok pada kitab Alal khairil mala, di atas sebaik-baik manusia. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah disebutkan di dalam kitab ada kesemua kitab-kitab dan suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, semua isi dia terkandung di dalam Furqan, di dalam Al-Quran. Tu nak kata lebihnya Al-Quran tu. Dan semua isi Al-Quran tu terkandung di dalam Al-Fatihah. Tu bagi nak menunjukkan lebihnya Al-Fatihah. Dan semua isi Al-Fatihah tu terkandung pada Bismillahirrahmanirrahim. Buat amal lah Bismillah. Besar sangat fadilat dia tu. Sebab semua isi kandungan kitab-kitab terdahulu, suhuf-suhuf, layar risalah, semuanya terkandung pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu pada bismillah tu terkandung pada bo. Ba. Apa maksud ba? Bikana makana wa biyakunu ma yakun. Dengan Allah Ta'ala lah, dengan semua benda yang ada, dan dengan Allah Ta'ala jugalah dengan benda yang lagi akan ada. Maksudnya Allah Ta'ala lah. Lepas tu kata setengahnya bo tu terkandung pada titik yang pertama. Titik bukan titik bawah tu dah. Hak tu hak baru orang letak. Dulu tak ada titik pun. Titik yang pertama ni maksudnya titik pada tulisan yang pertama pada bawah tu. Dia nak katanya daripada satu, marilah habis segala benda tadi. Daripada Allah Ta'ala yang satu, mari muncullah kita semua saat itu, bila dikehendak diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wasuhuful khalili wal kalimi, dan suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim al-Khalil. Khalilullah, Nabi Ibrahim digelar dengan Khalilullah. Wal kalimi fiha kalamul hakamil alim, dan kepada Nabi Musa al-Kalim. Wal kalim, ada suhuf ni nak katanya Tuhan turunkan kepada al-Khalil. Siapa dia? Nabi Ibrahim, yang digelarkan dengan al-Khalil, kekasih Allah. Dan suhuf juga, layar risalah juga diturunkan kepada al-Kalim. Siapa al-Kalim? yakni Nabi Musa kalimullah. Fiha kalamul hakamil alim, padanya suhuf tersebut firman Allah Ta'ala yang penuh hikmah, yang mengetahui. Jadi Nabi hok lebih-lebih ni dia ada gelaran lah. Supaya Nabi Ibrahim ada gelaran dia, Nabi Musa, Nabi Isa semua ada gelaran. Sebab tu hak disebut dalam kitab tu, bila Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa dia kamu? Nabi Ibrahim kata, aku Khalilullah, kekasih Allah. Tanya pula Nabi Musa alaihissalam, hei Musa, siapa kamu? Aku Kalimullah. Aku ada Kalimullah. Bila tanya pula Nabi Isa, siapa kamu? Aku Ruhullah. Tapi bila ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, siapa kamu? Aku Abdullah. Rendah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah, maka Allah Taala mengangkatkan martabat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sekalian nabi dan rasul. Maka kerana itulah kita nak tahu ilmu kita berkat, semakin belajar semakin merendah. Bukan semakin belajar semakin rasa alim, ada rasa hebat. Maka itu ketahuilah alamat ilmu tu tidak berkat. Harta pun harta tidak berkat. Sihat pun sihat tidak berkat. Bila ada perasaan tersebut, tidak kembali pada Allah Ta'ala, tidak menghinakan diri. Wa kullu ma ata bihi rusulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Gitu ya.
dan setiap apa yang datang dengannya oleh Rasul. Tiap-tiap apa hak buat Rasul buat datang, fa haqquhu taslimu, maka hak atas kita hamba ni taslim terima, serah. Wal qabulu dia patuh, serah dia patuh, terima dia patuh, tiap-tiap apa yang didatangkan oleh sekalian Rasul tadi. Jadi hak daripada orang panggil penerima ma'ata bihi rusul ni daripada pekerjaan agama lah. Semua pekerjaan agama bidarurah tu wajib kita terima. Ada pun hak tidak bidarurah, setengah orang saja tahu pun wajib kita terima juga. Cuma kalau ada orang tak terima sesuatu benda hak tidak diketahui secara darurah, secara latah, ada orang-orang tertentu saja hak tahu, benda begitu kalau kita menidakkan tak jatuh kuku lah. Wajib beriman juga, cuma tak sampai tahap kuku sebab benda tu bukan diketahui secara latah. Adapun benda tu kalau kita tahu secara latah, maksudnya semua orang tahu. Kewajipan sembahyang, kewajipan puasa, ada kewajipan haji, kewajipan zakat dan sebagainya. Hak tu orang masuk agama, tak masuk agama pun tahu. Hak tu kalau kita nafikan, hak tu jadi kupu. Wa kullu ma ata bihi rasulu, dan setiap apa yang datang dengannya oleh Rasul, fahaquhu, hak kita seorang hamba ni wajib kita kena patuh. Sebab apa? Sebab Nabi dan Rasul ni dia panggil syari'. Syari' apa maksud syari'? Syari' ni tuai bagi undang-undang. Tuai bagi undang-undang secara majazi lah. Adapun secara hakikatnya Allah Ta'ala tuai undang-undang, secara majazinya puak Rasul lah. Maka tiap apa hak mereka bawa kita terima, tiap apa hak demo tegah kita tinggal. Ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Tiap apa yang mereka bawa pada kamu, maka kewajipan kamu untuk terima. Wa ma nahakum, dan tiap-tiap benda mereka tegah pada kamu, maka wajib kamu tinggal. Di situlah kita belajar pada hukum syarak ni. Pada wajib tu ada hak suruh tu, ada tahap wajib, ada tahap sunat. Lepas tu tegah tadi ada tahap makruh, ada tahap haram. Imanuna biyaumin akhirin wajib wa kulli ma kana bihi minal ajab. Beriman kita dengan hari akhirat itu wajib. Ni dia sebut rukun iman lah ni. Nak beriman kita dengan hari akhirat itu wajib. Wajib pada apa ni? Wajib pada syarak. Kalau lagi tak kat dia kata wajib di atas mukallaf. Di atas beriman dengan hari akhirat. Ni kalian nazam enggak begitu sikitlah. Beriman kita dengan hari akhirat itu wajib. Dia benda yang bersangkut dengan akhirat lah, sama lah, wajib juga. Pada mahsyar titiya sirah apa semua haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patut apa dia lagi? Ada syafaat Nabi, syafaatil uzmanya sallallahu alaihi wasallam. Tu semua benda tu kita wajib beriman. Semua tiap-tiap mati dibangkitkan. Semua benda tu wajib kita imani, kerana benda tu berkaitan dengan akhirat, dan dia termasuk pada rukun iman yang ini. Percaya pada Allah, percaya malaikat, percaya kitab, percaya Rasul, percaya pada hari akhirat. Apa akhiratnya? Hari yang akhirlah penamat. Dipanggil juga dengan yaumul kiamah. Bapa dipanggil hari kiamat? Kerana dibangkitkan. Dipanggil juga yaumul mahsyar, hari pada mahsyar, sebab kita dihimpun di hasyar. Imanuna biyaumin akhirin wajib, yakni wajib atas tiap-tiap mukallaf beriman dengan hari akhirat. Inilah hak kita kata di antara benda hak dibawa oleh Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkenaan dengan beriman pada hari akhirat. Kalau tak mari Nabi tak beroyak, tak ada orang tahu ni. Wa kullu ma kana bihi minal ajab, dan setiap barang adalah dengannya barang tersebut itu daripada yang ajaib, yang pelik-pelik berlakulah. Jadi disebut dari kitabnya, kita semua tadi tu binasa. Bila binasa saat ni kok tinggalnya ajibuz zambi. Ajibuz zambi hak duduk tulis sulbi kita tu lah. Hak duk akhir punggung ni.
Maka pada waktu nak dibangkitkan kita tu ada turun hujan. Hujan berupa air mani weh. Maka pada waktu tu ada hiduplah manusia dibangkitkan semula, dinekat-nekat ke tulang-belulang daging mereka, ada rambut-rambut apa bulu-bulu semua dinekat ke bangun semula. Tu semua benda. Waktu itulah Allah Ta'ala pun buat kira-kira semua makhluk, tak ada terkecuali semua makhluk Tuhan buat kira. Cuma makhluk yang tidak berakal ni kan Tuhan balas dengan keadaan dijadikan tanah semula. Ada jadi lembu, sama lembu pun hok buat zalim dulu kena balas esok dibalas. Tapi mereka semua lepas pada dibalas ni ada orang panggil jadi tanah berlaku. Ada pun orang kafir tengok keadaan gitulah, maka dia pun bercita-cita untuk menjadi tanah juga. Wa qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Tuhan, alangkah eloknya kalau kami pun dibinasakan jadi tanah juga. Sebab dia tahu dah. Dia mau nampak dah keadaan dibuat kira-kira, dibalas ke setiap perbuatan. Waktu tu bila mereka lihat tu lah, mereka pun bercita-cita lah nak jadi tanah. Dah tak jadi tanah dah, kekal dengan keadaan begitu. Kekal dalam keadaan kekal sedia kala gitulah. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyazuqul azab. Tiap-tiap kali kami bakar ke kulit-kulit mereka tadi, ada nadijat kami jadikan balik kulit hak lain. Tujuannya ke apa? Liyazuqul azab, nak bui mereka ni rasa ke azab. Patu binasa pula. Oh ya Allah, selamatkanlah kami semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu di antara amalan wali kutu yang berdoa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jbur an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia doa. Amalan wali kutu ni. Ya berdoa semua ke umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ya tak ada buat jahat sikit ya Allah ya tu buat jahat kat aku. Dah. Kadang-kadang kita buat jahat pun berdoa juga. Kita buat jahat kau ke berdoa juga. Macam-macam orang ni. Tu kalau ada sifat pemaaf tu masya-Allah tinggi keimanan. Khatimatun fi zikril baqil wajibi mimma 'alal mukallafi min wajibi. Inilah penutup pada menyebut baki yang wajib. Ada wajib pada syarat lah. Mimma 'alal mukallafi min wajibi, daripada yang wajib atas mukallaf. Gapo dia lagi? Hak wajib mereka ketahui, hak wajib mereka iktikad. Bukan hak wajib buat ni. Sebab bahasa ilmu tauhid bukan bahasa buat. Bahasa ilmu tauhid bahasa apa? Bahasa meyakini di dalam hati, menerima dengan putus. Nak terima dengan putus tu kalau kata dengan benar membetuli wakil baru dipanggil iman. Kalau kata beriman dengan putus tetapi tak membetuli wakil, apa tak membetuli wakil? Tak membetuli benda sebenar. Supaya orang kafir padri-padri itu tak cah tak sami, dia beriman betul-betul dengan Tuhan dia tapi salah, tu tak dipanggil ke iman. Tu orang panggil jahil murakkab. Ada pun beriman dengan keadaan salah tapi tak yakin mana pun turut ya. Tu pokok orang-orang hak turut padri, turut ke ketua-ketua agama hak sesat tu lah. Maka tu orang panggil jahil juga. Jahil basri. Apa ni jahil ni? Ikut orang panggil ikut, orang panggil mukallidnya sesat. Mukallidnya sesat. Adapun kita kalau kata kita iman turut orang semata-mata, ni orang panggil iman mukallid. Tidak iman sebenar lagi. Iman sebenar ni dia dengan andali, dengan ada dalil. Beriman putus membetuli wakil serta ada dalil. Kalau beriman tidak putus, tu orang panggil pupul lagi. Kalau beriman putus
membetuli wakil serta tak ada dalil, tu orang panggil taklid. Taklid itulah hak berlaku bila ulama, sama ada dia ni kafir atau fasik, bukan mukmin hak bertakwa lah. Tak tanya dalil mana Tuhan ada. Orang mengajar kata Tuhan ada, okey? Tu orang panggil taklid tu. Kita tak nak lepas tahap tu. Lagu mana? Bila orang tanya kita mana dalil Tuhan ada, kita kata dalil Tuhan ada ni adanya alam. Apa kaitan adanya Allah dengan adanya alam? Kita nak pergi lagi, biar boleh lagi kita hurai. Ada kaitan ada Allah dengan adanya alam ni. Alam ni berubah-ubah. Al-alamu mutaghayyir. Alam ni berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyir hadis. Tiap yang berubah tu baru. Wa kullu hadisun yahtaju ilal muhdis. Dan tiap yang berubah itu berhajat kepada yang membaharukan. Fallahu wal muhdis. Maka bermula Allah Ta'ala lah yang membaharukan segala benda. Boleh erek siapa setara tu baru lepas tu wajib orang lain. Sebab kita ni reti. Kalau tak reti belakang, mana dalil ada Allah? Ada Allah. Apa kata ada Allah, ada Allah? Tahu. Sekat tu je lah. Habis. So, ni orang panggil kumpulan umat Islam tak reti belakang, nak hurah. Usah kata nak jawabkan iktiraf. Iktiraf ni kalau ada bangkangnya. Lagilah tak boleh. Nak hurah tak boleh dah. Maka habis. So kumpulan umat Islam tu berdosa. Dia fardu ain atas umur nu pakat mengaji, menghurai ke benda saat ni. Mengaji hak ni apa pondok tu, hak tu atas ini ada seorang pandai hurah, lepaslah hak lain. Tapi bila lepas tu pun kena retilah hak lain tu. Kalau dia tanya apa dalil tu ada, dia kata tu tanya hak tu lah, hak tu mengaji. Tak lepas juga. Dia kena reti juga, dia kata ada Allah ni, hujah dia nya dalilnya adanya Allah. Pada tu ya. Gitu. Tu kita kata hujah bagi orang awal tu ada pun orang khawah. Bukannya Allah ni menunjukkan kata Tuhan tu ada. Dia ambil datah lagi. Allah Ta'ala tu ada tanpa perlu kepada pendalilan. Tu orang ahli-ahlilah tu tak siapa lagi, tak payah nak buat berangan gitulah. Mana dalil ada Allah? Tak perlu ke dalil. Allah Ta'ala ada. Semaya pun bobo. Tak. Orang yang sampai atas hak je lah. Sebab dalil-dalil bukti ni sebab apa? Sebab nak memperkuatkan keyakinan kita. Ada pun orang khawah, orang siapa dah peringkat dia, dia tak perlu pada pembuktian dah. Kenapa? Saya nak abarkan Nabi SAW. Kata Isra' kepada Baitul Maqdis. Dia kata percaya. Atas lik sana lagi patut percaya. Tu orang panggil yakin siapa tak tu dah. Tak perlu pembuktian, tak perlu gapo dah. Ada pun kafir Quraisy, dia kena tanya bukti. Mana bukti Muhammad kata mungkin adalah ke Baitul Maqdis malam. Tak kecek lagi naik atas langit tu. Baitul Maqdis malam. Mana bukti? Kena kata berapa dia Baitul Maqdis? Jadi gamuk kata orang pergi semaya tu duduk kira dia masjid. Tapi nak tunjuk kepada bukti. Sebut bukti pun tak jadi berapa juga. Jadi kita saat ni tu kena ada dalil. Dalil itulah yang menyatakan kita ni bukan turut orang semata-mata. Ini banyak berlaku tu orang semata-mata tanya mana dalil Allah Ta'ala ada. Saya tidak jurusan usuluddin, jurusan agama, fakulti tak. Saya bahagian akademik. Bahagian manusia sakit, binatang sakit, kereta sakit, itu jurusan saya. Sudah hijau. Jurusan tu nak makan minum waktu tu. Ada pun hak kita dengan Allah Ta'ala wajib kena tahu siapa tahap tu. Nampak dah. Khatimatun, inilah dia kata khatimatun, inilah penutup pada menyebutkan baki yang wajib daripada yang wajib atas mukallaf. Banyak benda-benda hak wajib atas mukallaf ni. Kita lepas kewajipan saat ni enggak, maka kita hidup dunia pun betul, akhirat kita pun betul. Mana lagi benda hak kita kena wajib hak tahunya? Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Kena tahu ni.
Iaitu Nabi kita, iaitu wajib kita beriktikad dengan diutuskan seorang Rasul kepada kita, namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah diutuskan, qad ursila lil alamin, bagi sekalian alam. Alam apa dah alam? Alam ni maksud katanya masih wallah. Depan main depan. Buat agak. Main cepat sikit. Alam ni apa alam? Alam ni masih wallah, benda selain Allah Ta'ala tu kan dia panggil dengan alam. Baik. Rahmatan wa fuddila, bagi sekalian alam sebagai rahmat dan sebagai kelebihan. Nabi Yunus tu jadi mubtada dia aja. Muhammad tu jadi apa bayan dia. Nabi Yunus siapa dia? Nabi Yunus, Nabi kita Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut kaul yang sahihnya lahir waktu terbitnya fajar hari Isnin. Lahir terbit fajar waktu Isnin. Cuma berlaku khilafnya sama ada sebelum hari gajah tu, ada hari berlaku peristiwa tentera Abrahah tu ke. Ada pendapat juga hari tersebut, ada pendapat kata sebelum. Pendapat Imam Qurtubinya selepas hari tersebut, dalam tempoh 50 hari. Tahun tersebut, tapi tika mana hari tersebut ada pendapat, sebelum tu pun ada pendapat, selepas tu pun ada pendapat. Kerana ikut Imam Qurtubi kan, selepas daripada peristiwa tersebut selama 50 hari, lepas 50 hari lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan bagi siapa? Lil alamin, bagi semua alam, malaikat, jin, semua alam, benda selain Allah Ta'ala. Ada pun Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kita ni orang panggil lil taklif. Kepada jin dan manusia ni orang panggil li taklif. Apa li taklif? Bagi nak meletak syariat, bagi kewajipan semaya, wajib puasa, wajib haji, wajib ada pun bagi malaikat dan selainnya tu orang panggil litasyrif. Litasyrif maksud katanya bagi nak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lil alami, bagi sekalian alam, rahmatan, takluk bagi kata lil alami tu. Bagi alam tu sebagai rahmat. Naib fa'il bagi arsala. Wa fuddila, dan kelebihan rahmat dan kelebihan. Mana kata rahmat dan kelebihannya? Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidul alamin yaumal qiyamah wala fakhra. Aku ni ketua bagi sekalian alam pada hari kiamat. Wala fakhra, tapi tidaklah dalam keadaan nak besar, nak bangga, nak menyatakan mata. Lagi pula Nabi SAW kata, ana sahibu liwa'il hamid. Ana sahibu liwa'il hamid yaumal qiyamah wala fakhra. Akulah tua bagi panji bendera al-hamid pada hari kiamat, wala fakhra. Dan Nabi sebut juga Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi ada orang hak selain pada Nabi ada saat itu di bawah panji bendera aku berlaku, wala fakhra. Itu nak kata wa fuddila, lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manafi yang kasib. Ayahnya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Lepas tu Sayyidina Abdullah ni beriman kepada dia orang panggil ahli fatrah kan. Orang panggil ahli fatrah ni maksudnya antara Nabi putuhnya ke Rasulullah dengan nak datang Rasul hak lain. Lepas tu dimaafkan.
Lepas tu ada hak kata anak apa ni abuka wa abi fil nar. Dak. Pokmu pak aku pun dengan aku. Ni sahabat tanya kepada ayah dia, Nabi SAW kata ayahmu dan neraka, dia sedih. Nabi kata ayahmu dengan ayah aku kedua dan neraka. Jadi ulama kata selepas daripada ditanggungkan dengan abu tu dengan maksud pak saudara boleh juga. Seperti mana ayah Nabi Ibrahim, ada setengah ulama tanggung kata pak saudara bukan bapa sebetul. Walaupun ada pendapat kata bapa betul. Nak adab nak beradab. Kemudiannya ada riwayat yang menyatakan Allah Ta'ala bangkitkan ibu dan bapa Nabi SAW, kemudian memeluk ke agama Islam, kemudian dimatikan kembali. Ada juga. Jadi hak molek tak kita tanggung kata ayah dan ibu Nabi SAW ni tidak daripada ahli neraka. Tu orang panggil kurang molek lah. Ada pendapat ada apa dah ambil pendapat orang lain, sedangkan ada pendapat hak menanggung ke keturunan Nabi SAW, ibu bapa dia ni selamat daripada neraka. Hatta setengah ulama masalah Abu Talib tu sendiri, pak darah Nabi tu pun sendiri, ada ulama berpendapat kata selamat daripada api neraka. Najah Abu Talib, selamatnya Abu Talib daripada neraka. Sebab apa? Sebab Abu Talib tu ada keimanan pada Allah dan Rasul, cuma dia tak ucap kalimah syahadah. Jadi nisbah pada Islam tak boleh. Sebab dia tak mengucap. Syarat pada Islam ni kan mengucap kalimah syahadah, dia tak ucap, maka tanah de tajhizul mayit dia tu supaya orang kafir lah. Boleh. Tapi pada masalah iman, dia beriman, maka selamatlah dia daripada api neraka. Boleh kita lah kalau kita ada kitab kan. Abu Abdullah Abdul Muttalib, anak bagi Abdul Muttalib. Wa Hashimun Abdul Manaf yantasibu, dan Hashim dan bin Abdul Manaf yang bersambung sana. Kayak kita mengaji keturunan Nabi ni, keturunan yang mulia. Kalau kata mari kau keturunan kafir, lebih kita dah di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata lebih kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Keturunan kita keturunan Islam. Bapa Islam, bapa beriman, tu hak Nabi. Jadi maksud katanya tanggungnya begitulah. Ni kadang-kadang tu ambil pendapat hak kata kafir semata-mata tu kan. Tak ada nak betul dah sikit, tak ada nak tambah dah sikit. Hak pendapat kata selamat, hak pendapat kata beriman, selamatnya ibu bapa Nabi, tak saya nak ambil dah pendapat tu. Tak kena lah. Ya, dalam mazhab Maturidi ni, dia pada masalah beriman pada Allah ni, pendapat di sana tak perlu ke utus ke rasul. Beriman pada Allah ni orang reti dengan akal dah semata-mata, tak perlu utus ke rasul. Berbeza dengan masalah syariat seperti kewajipan solat, hari arab, hari riba dan sebagainya, hak tu perlu kepada utusan. Jadi maksud katanya ada hak masalah, hak tanggung kata wajib beriman dah walaupun tak diutus ke rasul. Wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah arda'ahu Halimatus Sa'diyah, dan ibu bunda Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Sayyidatuna Aminah. Tak ada Sayyidina Abdullah, Sayyidatuna Aminah dari suku Zuhrah. Arda'ahu Halimatus Sa'diyah, disusunya oleh Halimah dari suku Sa'diyah tu nama kabilah suku dia lah. Supaya Sayyidatuna Aminah Az-Zuhriyah, kalau Halimah tu As-Sa'diyah. Tu kita makruf dah lah Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah, hingga kita gamak kata nama dia dah. Pada dia kabilah suku dia. Cuma hak Sayyidatuna Aminah ni jarang kita sebut Aminatuz Zuhriyah. Ada Aminatuz Zuhriyah. Mak bunda Nabi SAW Aminatuz Zuhriyah, disusu oleh Halimatus Sa'diyah. Comel juga wazan kita, ingat.
Kemudian berkenaan dengan semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Halimah tu makruf dah lah di kita ramai-ramai. Ada kata mendapat keberkatan Sayyidina Halimah tadi tu. Untuk dia hok tak kuat saat ni bila mari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tunggangnya dia pun sihat kuat. Binatang hok tak ada susu pun ada susunya banyak. Ini orang panggil berkat. Sebab tu kita nak sekali orang-orang alim ni mari ziarah rumah kita, mari ziarah tempat-tempat kita, mari ziarah pejabat-pejabat kita, tempat-tempat kerja kita supaya membawa kepada keberkatan. Sebab itulah ada setengah orang yang kerti agama ni kan, tempat-tempat yang kerja tu kan, dia tak buat nyanyi lagu kosong-kosong, tak buat. Kita dah kadang-kadang tempat kerja kita kan habis lagu ada. Ada sekali ketika kita pergi jalan Ji-Oring tu, yang pasal TV lagu siye mana tak tahu. Lepas tu ada seorang pocik duk tengok ni orang siye duk menari kau gambar tahu lah lebih kurang begitu. Tak comel lah kata ni. Tak ada keberkatan. Mungkin kita tanggung orang tidak Islam lah kali menegur kali kan ni. Kalau orang Islam tak sepatut hidup menegur benda-benda begitu tu. Orang menegur nak beri berkat, menegur benda-benda begitu tak berkat dah lah. Dia kalau kata barang kita nak jual kat orang ni kali tentu confirm orang nak buat pada maksiat, kau jual anggur pada orang yang nak buat arak haram. Jadi maksudnya kena jagalah hak kita nak menegur dan sebagainya ni. Salah apa kita marilah tunai qasidah-qasidah ko. Dah kalau qasidah bid'ah gak baca Quran ko. Ni. Dah qasidah bid'ah gak ada kerunge. Awak mari baca Quran. Tak tahulah kalau bid'ah juga. Mauliduhu jana yang kata berkat Sayyidina Halimah tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada keluarga dia. Betul ni. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita kalau ada kelebihan ada lebih pada belanja kita ke apa semua, jaga anak-anak yatim. Tu molek tu ada kelebihan. Mauliduhu bimat Nabi SAW ketengah anak yatim kan Nabi sangat seru kalau orang buat buruk kan orang yatim. Anak yatim. Nabi sangat seru sebab Nabi SAW tu anak yatim piatu. Jadi kehidupan Nabi SAW boleh Tuhan Nabi mewah, tapi buat mari ni kadang susah daripada kecil lagi. Lepas tu bila jadi orang memerintah, orang besar sekalipun hidup susah juga. Tujuannya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam diri pun kalau boleh nak hidup dengan keadaan gitu supaya umat ni tenang walaupun hidup dalam keadaan susah. Tengok Nabi kita susah pada kita lagi. Tu Nabi Rasul pilihan Allah Taala. Mauliduhu bi Makkatal Aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di kota Mekah yang aman. Jadi waktu Sayyidina Aminah lahir tu kalau diceritakan oleh Baba Saleh ada rahimahullah, dia sebut kata masa lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bercahaya sangat-sangat hingga ke Sayyidina Aminah tu kena ambil koli hok besar kena rekuk. Menembusi cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Agak tak pelik lah benda tu orang panggil mana irhah kan. Benda yang pelik, tak pelik apanya memang pelik lah deh. Benda yang pelik yang berlaku sebelum jadi Rasul. Jadi nak kata kita orang beriman tak pelik benda tu. Kalau kata pelik tu pelik pada adab. Kita orang beriman tak pelik. Moga Allah Ta'ala beri benda-benda pelik tu kepada Rasul sebelum dilantik lagi. Hak riwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dah. Tak kala Sayyidina Aisyah tu duduk jahit baju sani, jatuh jarum tu ke bawah. Gelap dia gagak-gagak tak berjumpa. Tiba-tiba datang Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan cahaya. Siapa nampak jarum duduk mana? Siapa gitu mau Allah Taala beri kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Tu dah. Tu kita dah dengar apa nama ni Syekh Ali Jumaah ada hafizahullah ada cerita tentang masalah masuk Masjid masuk Baitul Maqdis. Dia kata ada cahaya yang lain daripada cahaya yang ada pada Mekah Madinah. Dia cerita kata dia masuk ke dalam cahaya. Masya-Allah. Orang-orang dah sebut gini ni ke. Kalau tidak sampai tahap wali ya tak capai. Masya Allah nampak cahaya apa? Cahaya lampu. Tak ramai nampak. Dia cerita diserubungi cahaya aku masuk pada Baitul Maqdis.
Masya-Allah hati kena cemak-cemak sikit kita orang-orang wali weh. Allah istihapul lah orang yang memerangi wali-wali ni. Atau Ibrahimu min sarriyah. Sarriyah ni kalau sawab. Mana? Situ dah. Laka. 34 atamma. Jadi Nabi SAW dilahirkan di negeri Mekah yang aman. Wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Dia wafat Nabi SAW di Thaibah Al-Madinah. Dulu nama Thaibah ni Al-Madinah, ditukar dengan Madinatul Munawwarah. Lepas tu wafat Nabi SAW berlaku selisih antara sahabat nak tanam mana. Ada kata kita kena tanam tempat Nabi-Nabi lain lah di Palestin, ada kata kena tanam Mekah tempat asal dan sebagainya lah. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar sebut kata para Nabi ni ditanam di Makkah di tempat yang dia wafat, iaitu di rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ada di tepi Masjid Nabawi. Tanam situ di bilik tu. Sebab tu dikatakan wafat Nabi SAW, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha masih duduk dalam bilik itu. Wafat ayah dia Sayyidina Abu Bakar ditanam di makam di situ, Sayyidina Aisyah pun masih berada di situ. Bila nak wafatnya Sayyidina Umar, minta izin nak tanam di makam di sisi Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi SAW. Minta izin moga rumah orang. Sayyidina Aisyah pun bagi. Dia kerana nak kata malunya Sayyidina Aisyah bersifat dengan malu, dia tak duduk dah setelah daripada di makam ke Sayyidina Umar tu di rumah dia saat itu. Tu sifat pemalu yang ada pada sahabiyah, pada ummahatul mukminin radhiyallahu anhum ajma'in. Kita nak kena ada lah tanda sifat malu. Orang betina lebih lagi. Kalau orang betina tak ada sifat malu, tak ada lah. Nak terjaga maruah tu tak ada dah. Atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Nabi mendapat wahyu ketika umur 40 tahun. 40 tahun ni orang panggil umur bagi mata. Bukan kata Nabi SAW saja, Nabi-Nabi lain pun sama umur 40 tahun. Allah Ta'ala turunkan wahyunya. Ketentuan pada nak jadi Rasul Nabi itu awal lagi dah takluk sul'atan jizil qadim pada iradah nak jadi gapo-gapo. Bukan kata baru pilih dah. Jadi Nabi jadi Rasul ni takluk iradah tanjizil qadim. Apa? Luluh yang sedia kala. Tu kita orang mengaji nak tak sip ni. Apa kita ni boleh mari mengaji. Orang panggil ta'alluq iradat tanjizil qadim dah. Di Allah Ta'ala kata kita ni mari mengaji, duduk mengaji. Dah. Lepas tu Allah Ta'ala memperlakukan dengan kudratnya yang kita panggil ke ta'alluq tanjizil hadis. Lulus yang baharu dia panggil. Bukan kata Nabi lahir tunggu 40 tahun tu pilih. Dah. Pilih tentu tu taksis tu sedia kala. Cuma orang panggil pilih dengan maksud kata dilantik. Jalalah umur 40. Wa umruhu qad jawaza sittina, dan umurnya telah lebih daripada 60. Wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pendapatnya pada umur 63 tahun. 13 tahun duduk dakwah di Mekah nak mentauhidkan Allah Ta'ala, duduk mengaji tauhid para sahabat 13 tahun. Bila pindah ke kota Madinah 10 tahun duduk dakwah tetap agama Islam. Barulah adanya tetap semaya, baru ada penekanan semaya, puasa, zakat dan sebagainya. Masa duduk Mekah tu duduk cara kau mentauhidkan Allah Ta'ala. Hingga Sayyidina Bilal boleh kata ahad tu. Kita datang kita ke dia, kita nak ngaji tauhid cara Nabi dulu. Agak awak boleh ke apa saya Nabi lah ahad ada? Awak nak kira ahad ini sasa kami. Nak terima gaji pula ni. Lepas tu belajar tauhid supaya sahabat dulu. Dah. Ngaji cara sekarang lah ulama letak dah. Dah. Ngaji tauhid sahabat dulu bagaimana? Daripada Nabi terus. Tu cara mengaji pak sahabat dulu kat kita tak ada dah dengan nabinya. Dengan sahabat tak ada dah, tak ada habis dah. Kok dia benar dah kita. Macam-macam dah orang panggil akidah pegang rosok-rosoknya dak bercapa mari.
Jadi ambil hak yang dah sahih ni lah. Terutama kita di Kelantan lah, terutama sendirinya, memang ahli sunnah tu definisi ke ma'i sendiri, definisi ke mereka yang berjalan dengan jalanan Asy'ari dengan Maturidi. Hak lain daripada Asy'ariyah Maturidiyah tu, tu bukan ahli sunnah. Ahli sunnah tu no, bukan ahli sunnah. Kada Kelantan kalau tahu dia ada dia panggil. Kalau kita tahu dia pun boleh jawab semula tahu dia. Sebab mengajar tak serupa dengan hak pegangan ahli sunnah yang telah ditarikh ke, definisi ke pada majlis agama. Muncul ada tutup guru dulu hak mari letak selalu. Dia tahu dah ada yang nak kucat tahid ni. Ya tahu dah dia nak kucat tahid, ya awal dah sekat. Tapi bila-bila awal sekat pun ada juga dia mau kucat. Ni abna'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sab'atun auladuhu faminhum salasatun minaz zukuri tufhamu. Dia 7 orang anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada mereka 3 dari lelaki perlu kita faham. Perlu kita ingat dan kita faham, perlu kita tahulah. Salasatun min zukur. Jadi 3 anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni meninggal masih kecil. Bapa meninggal masa kecil lagi. Maka disebut dalam Hasyiah Sawi itu, dia sebut apa? Kerana Allah Taala nak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diwafatkan anak-anak laki Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa kecil lagi. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh molek. Diwafatkan kecil lagi Safwan. Kenapa? Allah Taala nak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulia lagu mana? Dah tak ada nabi dah setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada dah. Tak ada dah Rasul lepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala nak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Dah kalau tak ada dah Nabi, tiba-tiba Nabi-Nabi lain alaihi wassalatu wassalam, anak-anak mereka kebanyakannya mengganti mereka jadi Nabi, bahkan jadi Rasul. Tiba-tiba anak Nabi sallallahu alaihi wasallam semulia-mulia makhluk tak ada jadi Nabi, usah ke Rasul, Nabi pun tak. Dia jatuhlah weh. Dia atas setengah daripada pendapat ulama. Lepas tu hikmah yang lain dia hok orang panggil hok lebih tepat kau mana kau. Tu kita kena tengok cara semula lah pula. Tu setengah daripada pendapat. Tengok hak anak puan hidup besar hingga berkahwin, ada anak dan sebagainya. Supaya Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha bung ada anak, bahkan keturunan Nabi SAW mari kok tu. Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyib wa tahirun bi zaini za yulaqabu. Qasim nama anak Nabi. Hak ni hak sulung ni digelarnya Aba Qasim. Haram digelar ke orang lain selain pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran Aba Qasim. Tak boleh. Mutlaqan setengah kitab sebut gitu. Kitab lain tak tahu. Mutlaqan, apa maksud mutlaqan? Tak kira sama ada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, tak kira Nabi wafat, tak kira iaitu nama Muhammad kau tak nama Muhammad. Nak letak gelaran nama dia dengan Aba Qasim tak boleh selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah, dan gelarannya Abdullah tu dengan gelaran At-Tayyib yang baik, wa Tahir dan suci. Gelaran anak Nabi Abdullah ni seorang ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila wafat anak saat ni dekat bercucuran air mata sedih. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kamu keluar air mata menangis. Tidakkah jadi Sayyidina Umar kata, tidakkah benda tu tak dibenar syarak? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, hak ni tak apa. Hak ni lah tanda menunjukkan kata ada sifat kasih sayang. Ni anak meninggal tak ada serah berapa tu pelik tu. Betul kan anak sendiri. Kau anak orang lain kau gimana? Tak ada serah berapa. Anak kita sayang apa semua. Duduk makan wali-wali ni lain weh. Nak cerita tapi biarlah dulu. Tak sampai tahap lagi ni. Nak cerita orang-orang wali enggak setengah juga. Anak tu jadi fitnah atas mereka. Mereka sedar bila Allah Ta'ala tarik, mereka syukur dengan nikmat Allah Ta'ala saat ni. Supaya Nabi Ayub kita cerita bagi kan. Maksud katanya Nabi Ayub tu ujian
Dan nikmat dia nampak sama. Alhamdulillah berlaku. Musibah nikmat sama. Alhamdulillah daripada Allah Ta'ala. Setengah pada mereka orang-orang wali ni, dia nampak aku ni kasih ke Tuhan ni jadi berbelah bahagi dah. Belah bahagi kepada mana? Tu ada hak konsep dah lah. Mari mikir semula, ya Allah, lagu mana ni berbelah kasih dah ni. Maka Allah Ta'ala pun memati ke anak juga. Rasa syukur sangat. Syukur apa? Bukan syukur sebab mati anak. Syukur sebab hati tu tak berbelah kasih dah. Tupu betul-betul pada Allah Ta'ala. Tu orang wali lah weh. Kita tak sampai situ. Ni bizainin za yulaqabu, dengan keduanya dah dilaqab, yakni dibuat gelare. Abdullah At-Tahir, Abdullah At-Tayyib, dibuat gelare. Kunyah tu dibuat mula dengan nama Abu dan Ummu. Dikunyahkan. Tu haram kalau dengan Aba Qasim. Atahu Ibrahimu min sariyah, lalu asalnya dapat sariyah. Fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah, kemudiannya datang Ibrahim, anak Nabi lah sallallahu alaihi wasallam, dari hamba perempuan. Fa ummuhu, maka ibunya siapa dia? Mariyatul Qibtiyah, Maryah bangsa Qibti, Mesir, hadiah daripada raja Mesir kan. Jadi hak seorang ni saja anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, lain daripada Sayyidatina Khadijah. Hak lain tu mari ikut Sayyidatina Khadijah. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fa khuz bihim walijah. Dan selain daripada Ibrahim radhiyallahu anhu, semuanya daripada Sayyidatina Khadijah. Sayyidina Khadijah Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwini pada umur 25 tahun, sedangkan umur Sayyidina Khadijah tu 40 tahun, atas tengah pendapat. Ada pendapat seperti Ibnu Katsir sebut kata berkahwin dengan umur yang sebaya. Ada juga. Tak apalah, waktu perselisihan ahli tarikh berkenaan dengan sirah ni, tu tak apalah. Yang kita tahunya, kita imaninya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada isteri yang bernama Sayyidina Khadijah yang melahirkan semua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada Ibrahim. Mereka 6 orang, maka hum sittatun fa khuz bihin walijah, maka kenal mereka dengan kasih sayang. Kita kena kenal. Kita wajib kena kenal anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta wajib kena ada kasih sayang. Kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wajib juga kita kena kasih sayang kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buruk baik mereka, hak tu suku kira. Hak tu suku kira. Kalau maksiat ni, kita benci pada maksiat lah. Jangan benci pada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana pada mereka ada darah yang mulia ni, titik yang mulia, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Hak inilah di antara hak perlu kita tekankan kepada masyarakat kita, supaya jangan buat ambil remeh dengan talian Nabi sallallahu alaihi wasallam, talian kekeluargaan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Jangan, bahkan mesti atas kita pakak-pakak buat mulia. Guru-guru di Indonesia ni kayak kia-kia apa semua sebut kata para habaib, masya-Allah, sanjung tinggi. Tak kira hak muda, hak tua, hak alim tak alim, sebut kata habaib, orang-orang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tu sanjung tinggi. Cium tangan selalu dah. Bahkan kadang-kadang hak tu muda daripada mereka pun dia mau cium juga. Kerana nampak apa? Bukan nampak orang ni, tetapi nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai datuk-datuk mereka. Ni hak nak kena ajarnya. Ni kadang-kadang habaib mari, itu belum tentu talian yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pandai demo, tak boleh sahih tak sahih apa semua. Bahkan nak kata sesat dan sebagainya. Allahu Rabbi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukalah pintu hati kita semua. Boleh tengok betul dok titihan Nabi SAW. Tengok di perangai. Lagu mana perangai mereka, sifat mereka. Dok sifat terpuji. Kalau habaib kat jelas lah. Orang mengata ke dia pun, tak ada balas mengata.
Nah, Allah program khusus nah bagi nak menyatakan Habib Omar ni sesat. Oh, buat program khusus nah weh. Tapi tak ada bunyi pula Habib Omar buat program pula nak menyatakan Maulana ni sesat. Ada. Bahkan anak murid dia pun tak ada buat program nak membangkitkan pula hujah dia ni. Bapa tak buat makannya pula. Bapa tak buat masuk mahkamah. Kena ni dah. Kalau buat betul masuk mahkamah buat laporan. KJA tak ada beda dia panggil KJA budak-budak. Agak kita semua lah ni saya pun sama. KJA budak-budak dia panggil dok bala dengan orang KJA bala sama. KJA budak. KJA orang tua tidak gitu. KJA orang tua tak nampak dah orang dok mengata, tak nampak dah orang dok puji. Nampak mana? Allah Taala. Oh tu KJA orang tua weh. Dak orang hak sabar. Ni. Apa dok balahnya? Dia mau puji kau, dia mau keji kita kau. Hakikat kita mengaji dah. Hakikat sebenar mana? Qada baik buruk Allah Taala. Tu. Allahumma ja'alna minhum ya Allah, tempatkanlah kami di sisi mereka ya Allah. Wak lolok dululah. Wak lolok dulu. Tak apa lagi. Wak lolok dah dulu. Bini meninggal, wak lolok sedih. Benar dalam hati ada nampak dah tina lain meninggal kesaka banyak. Wak lolok dululah. Jangan duk happy sangat nampak sangat kok ke. Umpama nak kata wak lolok dulu. Tak mungkin akan terasa di hati kita betul-betul. Wak lolok dulu. Didik hati kita ni dengan buat bagi kasih. Tak apa, tak payah kata berapa ke demo. Demo kata berapa kau tok guru gawe tak apa. Sebab tok guru gawe ajar gitu. Mana ajaran tok guru? Orang yang kata bergapo kepada kumpulan kita, orang yang kata bergapo ke kita, orang yang mengata bergapo kepada pengajian kita, maka pengajian hak sebenar hak diajarkan ialah kita tak membalas dengan keburukan. Oh masya-Allah. Patut ni mungkin dia mau tak erti. Tanya. Mungkin dia mau waktu ni email kuliah dia duk mengata kau dia tanya gitu. Patut doa, ya Allah selamatkanlah mereka, selamatkanlah kami. Duk mengaji, duk sambut maulud, kalau duduk balas orang lagi ya, tak pada sambut maulud buat kita ni weh. Tak ikut lagi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Saya pun samalah. Ni. Wa arba'un min unasani, mereka ni orang maka kenal mereka dengan kasih sayang. Dia rasa kasih sayang pada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Kita hormatkan mereka supaya kita hormatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah kita menghormati, jaga adab dengan guru kita, bapa kita, syekh kita. Dengan cara salah satunya kita menghormati anak-anak mereka. Tak ada lah di Malaysia kita ni. Di Indonesia banyak begitu. Bahkan boleh kata purata lah demo-demo dok kecil. Buka lalu jalan ni. Siapa dia? Babo pondok ke lalu. Dok anak babo baru lalu. Buka habis anak orang lalu jalan. Anak babo. Kita bukan anak babo, babo pun kita kata. Jauhnya lalu kita dok kita kata, kita ngata dan sebagainya lah. Kecek huduh tu tak boleh berlaku tu. Ada sifat mazmumah dah tu. Berkat ilmu duk situ dah. Habis itu tak ada dah. Pak lain tak ada dah. Wa arba'un minal inati tuzkaru ridwanu rabbi lil jami'i yuzkaru. Dan 4 daripada mereka perempuan disebut semoga mendapat redha Tuhan mereka yang disebut. Jadi bila kita sebutkan nama-nama mereka semua saat ni, kita minta Allah Ta'ala meredhakan mereka semua radhiyallahu ajma'in. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala redhakan juga kita kerana dah sebutkan nama-nama orang yang mulia. Itulah kita harap. Disebutkan pada majlis-majlis, tidak disebutkan pada satu-satu majlis nama orang-orang yang lebih, maka turun pada di situ ialah rahmat Allah Taala. Ni lebih ni kita dok mengaji bab akidah lagi, bahkan dok mengaji bab kenabian, bahkan dok mengaji pula cinta ke Nabi, cinta kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau kata Syiah pula susah juga perkara ni. Cinta ke ahli keluarga Nabi Syiah lalu dah. Dia tak kena Syiah tu berapa. Dia kena Syiah ni bubu suruh Syiah. InsyaAllah. Oh baguslah dia mau kena Syiah mengaji molek Syiah ni berapa. Bubu suruh tu berapa. Syiah bukan bubu suruh tu bukan Syiah.
Allah, maaf deh. Bodoh kita tu kena sipir juga, maaf deh. Yang tu habis malu kok orang. Orang tak reti tak apalah dengar. Orang tak reti, masya-Allah banyak benda tak mengaji ni. Fatimah Az-Zahra ba'luha Ali wa abnahuma sibtani fadluhum jali. Sayyidatna Fatimah Az-Zahra suaminya Sayyidina Ali dan anak keduanya cucu Nabi yang utama cukup jelas. Fadluhum jali, kelebihan mereka tu cukup jelas. Siapa dia? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Tu kan pernah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam wak naik wak jadi kuda ni, wak tunggal Sayyidina Hasan Sayyidina Husain. Sahabat masuk tengok, dia kata masya-Allah, sebaik-baik tunggangan kami kamu berdua. Nabi sallallahu alaihi wasallam puji Sayyidina Hasan Sayyidina Husain, maka sebaik-baik yang menunggang ialah mereka berdua. Tu mari ke mana? Jalur hak comel Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Hidup susah. Sebab tu satu ketika Sayyidina Fatimah minta abang ni Sayyidina Ali radhiyallahu ada minta pergi jumpa Nabi SAW, minta hamba. Sebab waktu tu Nabi duk bagi hamba. Hamba apa ni? Hak perang ni kan? Tawanek buat bagi hamba. Minta. Tapi Nabi SAW sibuk ke, tak jumpa. Balik semula. Nabi SAW lagi pada malam tu tanya, ada pergi ke rumah ke tadi? Jawab kata ada. Tujuannya apa? Tujuan nak minta hamba. Sebab Sayyidina Fatimah ni penat dengan kerja duduk rumah. Duduk uli gano, duduk basuh kain kapal semua. Nabi SAW pun beri satu amalan. Amalan ni yang mana cukup bagi kamu tanpa perlu hamba, tanpa perlu gaji. Apa dia? Tiap-tiap sebelum tidur amalkan dengan zikir, tasbih, tahmid, takbir pada Allah Taala. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tu. 3 kali. Deh. Kita ada gaji 2-3 orang rumah pun tak cukup lagi. Ada apa? Zikir pun tak. Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Ni Sayyidina Fatimah ni radhiyallahu anha, dia puteri bongsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puteri bongsu. Lahirnya pada 20 Jamadil Akhir, hari Jumaat, 5 tahun sebelum Rasulullah. Jadi Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha ni dia tengoklah Nabi sallallahu alaihi wasallam duk bawa agama di Mekah lagi. Nabi duk sujud depan Kaabah pun orang awak mari pun utollah sebagainya. Allah sedih. Allah sallallahu alaihi wasallam bawa agama susah. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha bawa agama habis duit. Kita bawa agama orang mulia ke. Kita bawa agama tukar kereta mewah. Kita bawa agama boleh bina rumah besar. Kita bawa agama zaman kita lah ni. Kan nak serupa kau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa agama. Dak ikhlas tu tak tahu mana dah lah. Dah tak kena siapa tu, saya belaka tu. Lepas tu gelar Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha ni dengan digelar dengan Siddiqah. Digelar kayu dengan Siddiqah, perempuan yang kepercayaan. Digelar kayu dengan Tahirah, yang suci. Al-Mubarakah. Banyak gelar dia. Az-Zahra. Ni bunga yang mekar. Jadi tu gelar Sayyidina Fatimah Sayyidina Fatimah Az-Zahra tu hak masyhur lah. Itulah digelarkan dengan At-Tahirah Az-Zahirah Az-Zahra saat itu disebabkan dia tak datang suci. Dia tak datang dago. Kalau datang pun semetar ya. Kalau beranak juga semetar datang nipah juga takruh kepada suci, boleh buat ibadat pada Allah Taala. Dia digelarkan dengan batul, al-batul. Kerana apa? Kerana Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha ni menumpu dia pada ibadat. Batul, tumpu dia pada ibadat hingga dapat gelar. Orang panggil gelar ahli ibadat lah tu. Dia ilmunya tinggi, akhlaknya hebat, sesuai dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anha. Ni pemuda sebenar. Sayyidina Ali radhiyallahu anha. Kalau nak cari pemuda contoh, nak cari ketua pemuda siapa? Ambil Sayyidina Ali radhiyallahu anha sebagai role model.
Mana ketua pemuda? Ketua pemuda ni dia kena ada keberanian. Ada daripada kecil lagi boleh ganti ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketua pemuda ni jugalah. Ada gocoh hebat Sayyidina Ali ke? Laksa lah rasa kalah musuh. Tengok dari sirah tu. Kalah. Ketua pemuda ni jugalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jugalah. Ilmunya sangat tinggi. Cukup lengkap. Ni contoh pemuda ni. Contoh pemuda Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebab tu satu ketika bila orang Yahudi, orang kafir ahli kitab mari tanya, Sayyidina Umar, mu jawab soalan aku masuk Islam. Dua orang mari tanya. Dia tanya benda pelik-pelik. Dia tanya berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Warna anjing Ashabul Kahfi lah. Pelik-pelik kadang-kadang. Sayyidina Umar kata, aku tak kerti nak jawab. Baru sahabat lain kata tak apa, kita panggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ada lebih dia, Sayyidina Umar ada lebih dia. Sayyidina Ali seperti mana hak disebut. Ana Madinatul Ain wal aliyu babuha. Tu Sayyidina Ali tu. Apa? Ketinggian ilmu Sayyidina Ali tu perumpamaannya pintunya masuk melalui dia. Dia jawab sosok. Semua ahli kitab tanya apa dia? Dia jawab. Anak kunci syurga, apa dia? Dia jawab. Bukan kita anak kunci syurga. Tu kalau tengok dalam kitab tak ada lah. Hingga masuk Islam kafir sana. Dengan ilmu, ketinggian ilmu penting juga. Tak ada ilmu nak bawa agama lagu mana kita. Fa Zainabu wa ba'duha Ruqayyah wa Ummu Kalsum zakat radiyah. Fa Zainabun, maka Zainab dan selepasnya Sayyidina Ruqayyah dan Ummu Kalsum perempuan suci yang radiyah. Jadi ada kisah sikit Sayyidina Zainab ni, anak habis dah ni. Sayyidatina Zainab ni radhiyallahu anha ni, dia berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah pergi. Tapi sebelum pada tu suami dia Abul As bin Rabi'ah ni tegah dia. Abu As bin Rabi'ah ni duk kota Mekah, dia kafir lagi. Dia kafir lagi waktu tu. Orang suruh cerai, tak cerai lagi Sayyidatina Zainab ni. Jadi Nabi SAW pergi. Jadi Abu As ni tawane pergi tu ditawai. Lepas tu kan ada perbincangan antara Nabi SAW dan para sahabat. Tawane pergi kita nak buat mana? Sayyidina Umar tak ada. Pacar ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar buat mari sadange. Lagu ni lah kalau kita pacun tak ada boleh pedah ke apa ikut kita. Kita maaf ke dia saat ni. Mudah-mudahan pani dia tobat menguatkan kita pula. Lepas tu nak apa nak tawane? Kita lepas dengan cara dia mau bayar. Maka pada waktu panjanglah ceritanya, cuma nak kata Sayyidina Zainab ni mari bayar dengan gelar. Dak tebuh dengan gelar. Gelar siapa dia? Gelar daripada ibundanya bui. Siapa dia? Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi bila mari tebuh dengan gelar san dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih sebab Allah teringat ke Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Anak dia mari tebuh tok laki kafir lagi. Tak tebuh dengan gelar hok bondo. Nabi pun bicara dengan sahabat lain, boleh kau kalau lepas hok ni dalam keadaan gelar tu bui semula pada Sayyidina Zainab bicara. Sahabat lain pun faham tak apa ya Rasulullah, kita bui, kita izinkan. Tu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa agama ni. Masya-Allah. Kemudiannya bila begitu Nabi ayat kepada Abu As ni suruh lepaskan Sayyidina Zainab. Dicerahkan balik saat ni. Maka Abu As ni juga dia Islam semula. Bila dia Islam, Nabi beri kes semula, kirim kes semula Sayyidina Zainab ni kepada Abu As tadi. Setelah daripada dia masuk Islam. Jadi kisah Sayyidina Zainab. Kemudiannya wa ba'duha Ruqayyah, kemudiannya Sayyidatina Ruqayyah, suami dia Utbah bin Abu Lahab. Abu Lahab ni kepala jahat jugalah, buat dara juga. Jahat jugalah. Boleh kira jugalah dengan apa nama ni? Abu Jahalnya. Utbah. Jadi dicerahkan. Abu Jahal tu cerahlah balas Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Setelah daripada turun ayat ke atas Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab wa ta'ala kan, turun ayat celaka atas Abu Lahab juga. Abu Lahab pun suruh anak dia cerah ke Ruqayyah tadi, Sayyidina Ruqayyah.
atas permintaan Abu Lahab lah. Kemudian Nabi kahwin ke Sayyidina Ruqayyah ni dengan Sayyidina Uthman, berhijrahlah bersama ke kota Madinah, wafat pada 2 Hijrah. Ruqayyah, Sayyidina Ruqayyah ni meninggal. Lepas tu ganti dengan adik dia, ada Ummu Kalsum. Ummu Kalsum. Ummu Kalsum ni pun tok laki dia dulu pun anak Abu Lahab juga. Anak Abu Lahab juga. Sama dengan Sayyidina Ruqayyah jugalah. Jadi dia tu lepas pada dicerai saat ni, Nabi SAW kahwin dengan Sayyidina Uthman setelah wafatnya kakak dia Sayyidina Ruqayyah. Itulah digelar ke Sayyidina Uthman dengan Zunurain, yang mempunyai 2 cahaya. Apa? Dia kahwin dengan kedua-dua anak Nabi SAW. Nabi suka Sayyidina Uthman. Dan Sayyidina Uthman juga tak ada lah antara sifatnya pemalu. Sayyidina Uthman. Banyaklah kisah-kisahnya. Habis itu qala al-musannif rahimahullah taala, zaujah Rasulullah SAW an tis'i niswatin wafatul Mustafa khayrna fakhtarna an-nabiyyal muktafa. Wallahu a'lam. Jadi tak ada lah tu. Esok insya-Allah lah sempat saja kita khatam. Cuma kita nak minta lah tu 2 orang hodok belakang tu untuk baca nazum esok. Kalau boleh penutup baca sikit. Kita seorang tak sedap, lepas tu tak pandai, tak cukup lengkap. Kena orang. Kalau ada orang pandai-pandai, tak boleh baca ni. Kita buat penutup abada bismillah. Hingga akhir lah. Kita harap kalau ada orang pandai deh. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'alim at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaikal salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Kitab tu kalau ada dah tu belilah sekali lagi dah. Mungkin nak ngepit tu beli. Cedek balik kampung, kalau tak ada stok di Jafarawah awak boleh postek. Buka ke kampung dah. Haraplah tu hak mana mari ngaji tu boleh buka ke kampung. Baca hak reti. Hak tak reti tu ayat wallahu a'lam. Gitu mudah yang mengajar nak susah.